Salam satu Malaysia, salam sejahtera, saya Abang Mac dari Hijau Channel dalam sambungan bab 4, susu dan madu, rahsia di sebalik virus COVID-19. Apakah vaksin itu satu-satunya jalan penyelesaian? Apakah fungsi dan tujuan utama kita divaksinkan? Apa kata Organisasi Kesihatan Sedunia dengan maklumat terkini? Bagaimanakah kita boleh mencegah dari masalah virus ini yang masih membimbangkan kita? Mengapa sebelum adanya vaksin, ramai yang sembuh dan selepas vaksin, ramai pula yang menjadi mangsa kematian virus ini? Sebelum itu, jangan lupa share, subscribe dan tekan bell button. Terima kasih. Jom kita masuk dalam video. Saudara dan saudari, di Amerika Syarikat sekarang mempunyai 36 jenis vaksin yang diperkenalkan. Di Eropah atau di London pula mempunyai 12 jenis vaksin. Sehingga sekarang jumlah yang betul dan tepat belum dapat dipastikan. Kita semua perlu faham, apakah fungsi utama vaksin ini adalah untuk mengurangkan tahap kekuatan virus di dalam badan kita dan mengelakkan daripada kematian. Sebab itu, kita tidak boleh mengambil perkara ini selamat jika kita sudah pun divaksinkan. Kerana 10 jenis kesan sampingan yang amat tinggi daripada vaksin ini boleh mengancam diri kita. Pada masa yang sama, virus ini juga boleh bertukar bentuk dan rupa pada masa ke semasa seperti apa yang berlaku sekarang, COVID-19, ke Delta, dan yang terkini adalah Omicron. Maklumat yang terkini, satu kes sudah pun dikesan di Malaysia, yang amat lebih berbahaya lagi jika dibandingkan dengan virus COVID-19 dan Delta. Sebab itu, walaupun kita semua divaksinkan, kita perlu mengikut peraturan PKP dan memakai sanitizer. Kebanyakan daripada kita tidak mengambil serius dalam perkara ini, saudara dan saudari. Sebab itulah apa yang saya maksudkan, vaksin itu bukannya satu-satu jalan penyelesaian untuk menghapuskan virus COVID-19. Adakah cara lain yang dapat membantras virus ini? Jawapan dari Hijau Channel, saya menjawab ya. Kita semua boleh menghapuskan virus ini. Mesti saudara-saudari tanya, bagaimana? Saudara dan saudari, sekali lagi, itulah tujuan utama atau objektif utama saya yang memberi tajuk susu dan madu di sebalik rahsia COVID-19. Untuk makluman anda semua, saya akan bawa tajuk ini dari bab 1 ke 10. Dan saya memberi satu jaminan penuh pada akhir bab yang ke-10 nanti, satu jawapan dan jalan penyelesaian yang jelas untuk selamatkan diri kita dari virus atau bakteria maupun dari penyakit kanser. Di sinilah saya membuka mata kita semua. Apa yang kita perlu buat dan fahami adalah kita perlu fahami kesedaran asas kesihatan dan makanan yang betul. Apa itu kesedaran asas? Yang saya maksudkan, seperti tumbuhan perlukan tanah dan baja, begitulah badan kita juga perlukan makanan yang betul dan cara makanan yang betul. Saudara dan saudari, kita sedang hidup dalam dunia yang sangat mencabar. Dari segi sosial dan ekonomi, pada masa yang sama, ramai daripada kalangan kita yang kurang memberi tumpuan dan berat tentang kesihatan dan makanan kita. Kebanyakan sudah bertukar ke amalan fast food atau makanan segera. Berapa daripada kita yang faham makanan segera itu adalah satu punca utama yang merosakkan organ dan mekanisme badan kita. Makanan segera ini seperti burger, pizza dan sebahagian makanan terus masak dan boleh dimakan mengandungi bahan pengawet dan pewarna yang membentuk menjadi toksik atau racun di dalam badan kita. Bukan sekadar itu sahaja. Ayam daging yang di pasaran
diberi suntikan hormon supaya ayam itu dapat cepat membesar. Ikan, sotong dan ketam pula dicampur dengan bahan pengawet sebelum dibawa ke pasar atau ke pasar raya supaya ia dapat tahan lebih lama dan tidak busuk. Sama juga dengan sayuran-sayuran dan buah-buahan. Boleh saya katakan di sini, dari makanan kanak-kanak iaitu coklat dan aiskrim sehinggalah makanan seharian kita, semuanya sama sekali adalah tidak baik untuk badan kita. Jika dibandingkan dengan ayam kampung dan sayur-sayuran, tanaman kampung amat lebih berbeza. Inilah salah satu punca utama yang menyebabkan kerosakan jentera-jentera di dalam badan kita atau mekanisme badan yang lemah dan terus melemahkan sistem imunisasi atau antibodi dari dalam badan kita. Sebab itu, pada zaman sekarang, ramai yang cepat dijangkiti kencing manis, darah tinggi, serangan jantung dan kanser pada usia yang sangat muda. Di sinilah badan kita cepat dapat dijangkiti virus COVID-19 yang lebih berbahaya. Sebab ia mudah merebak dan tempoh dapat melumpuhkan badan kita dalam jangka masa yang pendek. Seperti mana yang kita lihat, kematian virus COVID-19 di Malaysia mencecah 30,000 ke atas sehingga kini. Cuma penyakit lain seperti kanser dan serangan jantung yang tidak kita nampak begitu dalam tempoh 2 tahun ini. Tetapi, jika perhatikan statistik penyakit-penyakit lain di Malaysia adalah amat tinggi, cuma kita tidak nampak dan mengambil berat. Berat itu semua. Bila kita bertindak? Apabila mencegah sesuatu penyakit. Jika badan kita lemah dan tidak dapat melawan virus atau penyakit, barulah kita bertindak. Pada masa itu, badan kita sudah pun kehilangan antibodi atau sistem imunisasi. Yang lebih penting, kita akan menghadapi satu tekanan dari segi mental dan fizikal. Yang juga satu punca kita cepat tewas dengan virus COVID-19 ataupun penyakit lain. Sebab itulah kita dapat lihat kematian amat kurang sebelum adanya vaksin, di mana ramai yang sembuh disebabkan mereka masih mempunyai kepercayaan diri sendiri dan juga iman yang lebih kuat dapat selamatkan mereka. Jika dibandingkan selepas adanya vaksin, kepercayaan diri sendiri dan iman kita semuanya kita letakkan di vaksin sahaja, iaitu lupa semua doa dan ajaran-ajaran Tuhan pada masa itu. Saudara dan saudari, di manakah perginya semua kepercayaan diri kita dan ajaran-ajaran dari agama? Dan apakah yang saya maksudkan susu dan madu adalah makanan sunnah? Bagaimanakah cara amalan makanan yang betul? Apakah yang saya maksudkan jentera-jentera di dalam badan kita ataupun mekanisme badan kita? Amalan makanan itu adalah punca utama sesuatu virus dan penyakit di dalam badan kita. Mencegah daripada